Dia bagi gelap, bising tak boleh, dia bagi sunyi. Dia bagi semua ketika tu hyper lah. Semua ketika tu hibernate. Tidur. Ketika tu dia turunkan oksigen bagi berat, dia bagi sejuk. Kita boleh lena. Dia hiburkan dengan kesunyian. Lena. Nabi tengok yang ni terang, Rasulullah tengok benda ni sampai dia tak berani lunjuk kaki. Dia takut ganggu kemuliaan. Dia kerekak kaki dia. Kita sampai jatuh kaki pun tak faham. No. Muka surat berapa? Muka surat 11. Baru 11. Lambat lagi lah nak pergi jumpa Tuhan, kan? Syarah yang nombor berapa? Sampai kat mana? Semua pakat jenguk dah. Tengok belah kanan, tulis nombor 3 kat atas tu. 2, nombor 2. Kat situ kah? Syarahan nombor 2. No. Ada 295 syarahan. Baru nombor 2. Pakai berlumut lah muka kita, baru nak faham. No. Baik. Kata pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ahmad Ibnu Ata'illah, kata beliau, iradatukal tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minal syahwatil ghafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fil tajridil inhitatun minal himmatil aliyah. Kata dia, keinginan untuk tajrid. Tajrid tu apa? Suka buat ibadat sampai tak mau peduli dunia. Tu dia maksud tajrid. Tajrid ni orang melulu buat ibadat yang dia faham. Kata ibadat ni solat, ibadat ni pergi masjid, ibadat ni baca Quran, ibadat ni sedekah. Ni dia faham ibadat. Sedangkan dalam Islam, ibadat tu apa? Suatu benda yang kita buat untuk tak mau lupa pada Tuhan. Tu ibadat. Kalau gitu, ibadat kita yang sebenar yang tak lupa kat Tuhan apa? Lekas. Cubalah fikir sikit. Ibadat yang kita buat tak pernah lupa kat Tuhan langsung. Ibadat ni tiap-tiap saat tak pernah tinggal. Tak pernah ada ruang yang dikatakan berehat buat ibadat ni. Tapi dia tak pernah disangkakan ibadat. Bernafas, itulah ibadat hak tak berhenti. Cuma kita tak tahu kata tu ibadat. Apa dia ibadat? Yang boleh mengingati Allah. Dengan nafas ni baru boleh ingat kat dia. Maka nafas itulah ibadat. No. Pernah dah nafas berhenti buang 15 minit? Kalau dia berhenti 15 minit jadi guna. Itulah ibadat. Kehidupan tu yang bawa ingat kat Tuhan. Masalahnya selama bernafas kita tak pernah ingat dia ibadat. Wah, itulah ibadat yang tak putus-putus. Bunyi pun tak, bentuk tak ada, tapi tak pernah pun hilang. Kita tidur, dia masih jalan. Persoalannya, kita tahu tak nafas tu apa? Nafas tu sebenarnya ingatan Allah kepada kita. Bukan ingatan kita kepada Tuhan. Nafas tu ingat Tuhan dekat kita. Sebab tu kita boleh menikmati hidup. Kerana Tuhan ingat, kita boleh menikmati kewujudan. Kalau Tuhan tak ingat dekat kita, macam mana nak tahu wujud? No. Wujud tu apa? Wujud itu pengetahuan. Wujud itu tahu. Itulah wujud. Dan dia bagi kita merasai nikmat wujud. Kerana dia selalu ingat kat kita. Kalau nak tunggu kita ingat kat dia, kita semua tak ada dah. Pasal kita tak selalu ingat. Ibu hak goreng ikan, ibu yang duk potong sayur, ibu yang duk potong bawang, ingat tak dekat Tuhan masa tu? Sampai bawang tu sampai kat kita. Tak boleh ingat tu. Maka kalau tak boleh nafas sebagai satu ibadat, kita punya hidup betul-betul khasirin. Rugi. Dia buatlah pernafasan tu yang jadi ibadat. Tak rugilah walaupun dia tak ingat sebab benda tu tetap berjalan. Cuma
dia klasifikasikan itu adalah ibadat yang khusus, yang bukan semua orang tahu. Sebab besok dia nak bezakan yang kufur dengan yang taat. Dia bagi tak tahu, dia bagi tak erti, dia bagi tak faham. Bila erti, bila faham, dia bezakanlah. Dia letak dekat mana? Dia letak dekat Muhammad Rasulullah. Sebut Muhammad, lakum dinukum, kamu apa yang kamu tahu, aku apa yang aku tahu. Tengok beza dah. Hang tak tahu macam aku tahu, hang tetap tak tahu. Jadi terima kasih. Tak setuju. Jazakallah khairan katsiran. Tak cukup dengan secawan, dia hantar mesej. Dia tayang pula kat luar, tengok cantiknya berpeluh. Sini nanti teliuk Tengok Tuhan buat kerja macam mana. Cuba perhati tengok dia buat kerja macam mana. Inilah Tuhan. Ni yang kata Tuhan ni. Kita kalau tak kenal, tak nampak. Cuba kenal elok. Dah lah tu main hantar pula tu dengan senyuman manis. Betul. Dia main hantar dengan senyuman manis supaya hang tahu kata aku sayang kat hang. Apa? Dia kata keinginan untuk tajrid biasanya berlaku dekat siapa? Orang muda yang pemalas. Pasal apa? Tak mau buat kerja dunia, duduk kat masjid meratib. Meratib berdoa, kerja-kerja dunia tak payah buat, orang perkesian, mai hantar makan. Ni, jangan buat ni, orang muda macam ni jangan buat. Pasal apa? Dia kata, keinginan untuk tajrid iaitu melulu beribadah tanpa usaha dunia. Tengok, dia tak mau buat kerja dunia, dia tutup malas dia dengan dia wirid. Salah tau dalam Islam. Islam tak bagi orang-orang dia, umat-umat dia buat kerja lagu tu. Kita Tuhan bagi kederat, bagi akal, bagi pandangan mata, pendengaran telinga. Pasal apa nak jadi pemalas? No. Kita duk ingat tu lah kerja Tuhan suruh. Tuhan kata aku tak suruh buat kerja aku tu. Ingat dekat aku nak kena ada di masjid kah? Lah ni betul-betul masjid mana? Masjid kah hati hang? Tengok. Kalau hati hang jadi masjid, duduk dekat mana pun, hang mesti ingat kat aku. Ni masalah masjid tu bangunan. Hang tak juga. Jangan jadi manusia macam tu. Sekali Tuhan tuntut di akhirat, makan tak habis. No? Dia kata apa? Dia kata, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha kasab. Orang muda macam ni, Tuhan letak mesti cari dunia tu. Ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada tanggungjawab yang dia nak kena penuhkan. Dia tak mau. Dia nak pergi buat cerita-cerita kononnya itulah tanda orang beriman. Salah tu. Islam tak ajak kita buat kerja lagu tu. No. Yang boleh duduk di masjid, yang duk meratib banyak ni apa? Orang pencen. Pergilah duduk di situ. Nak buat apa lagi dengan dunia ni? Makan berlori dah. Ni hak muda, hak perlu cari tak pergi cari. Hidup nak sedap, tetapi pemalas. Inilah dia. Dan tutup malas dia tu dengan agama. Kunun-kunun dia lah orang ingat kat Tuhan. Bohong. Orang ingat kat Tuhan kan macam tu. Nabi tak pernah duduk di masjid sepanjang masa. Dia pergi kebun, dia belah kambing, dia pergi tanam, dia buat kerja-kerja yang biasa orang buat. Nabi pun buat lagu tu. Kita tahu nak jadi orang buat ibadat. Ambil gunung. Ingat ibadat lagu tu lah. Ibadat ni setiap saat yang kita lalui, setiap apa yang kita pandang, ingat kat Tuhan. Setiap apa yang kita dengar, ingat kat Tuhan. Setiap apa yang kita sentuh, kita ingat dekat Tuhan. Setiap apa yang kita boleh bau, kita ingat kat Tuhan. Setiap apa yang kita boleh sebut, kita ingat kat Tuhan. Ni orang buat ibadat. Yang semayang bang tu pengkhususan untuk membezakan mana kufur, mana iman. No. Kemudian dia kata, maka keinginan iaitu berusaha kasab untuk mendapat keperluan sehari-hari, makan dan sebagainya. Maka keinginanmu, orang yang macam ni, itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar. Hang tak tahu kata tu runtunan nafsu hang tu. Hang tu bukan iman hang. Tuhan hantar mai ke dunia, dia bagi kaki,
dia suruh berjalan cari. Dia bagi tangan, dia suruh usaha cari. Dia bagi mata, dia suruh usaha cari. Kalau dia nak buat semua, dia tak buh tangan, tak buh apa, dia buh badan saja, dia buh kepala, dia buh tempat tidur, makanan mai kat dia. Tak perlu lah. Tak perlu buat rumah semua. Dia buat dah siap, dia masuk dalam tu ya. Pasal apa? Pasal tak perlu ada tangan, pasal tak mau buat kerja. Aku bagi tangan dekat hang, pilah buat kerja tu. Kalau aku nak bagi, tak payahlah aku buh tangan dekat hang. Semut pun tak ada akal tu buat kerja. Jalan jauh. Depa jauh tu. Dari penjuru tu, nak main penjuru ni. Mau dari sini nak pergi Australia. Jauh jalan. Depa hak tak ada akal pun usaha. Mai jumpa beras. Pulun ambil beras tu buah atas belakang. Kadang-kadang beras tu besar dari dia. Melelong bawa beras. Tuan-tuan pernah tengok semut buat tu tak? Tuan-tuan tu lah. Pergi belilah kata apa besar. Bila tengok ada semut, pergi tengok bagi dekat. Dia mesti tengok kita. Dia mesti tanya, tengok apa? Habang lah dekat dia. Aku tengok hang lah. Tengok rajin sangat hang ni pasal apa? Kami memang jenis rajin. Yang penjagaan hang. Tengok fail dia. Tengok fail semut. Dia jalan tak pernah potong line. Dia jalan dia mesti ikut barisan. Jalan nak pergi buat kerja. Lepas tu tengok perangai dia. Sangat jaga silaturahim. Berat lagu mana pun jumpa, mesti sembang. Mai mana? Ustaz, takkan... Saya duk tengok semut tu. Saya cerita ni pengalaman yang saya buat. Dia tengok semut tu. Dia tanya, mai mana? Hak kawan dia duk bawa beras kata, jangan tanya boleh. Ni berat ni aku lempak dari belakang. Tak kira orang hantar. Dia tanya, dapat di mana? Nu, belah nu. Cuba hampir. Tengok semut. Jumpa je. Sembang. Nama siapa? Nama apa? Labu bin Labi. Sampai tak tahu apa duk atas dunia ni, tengok semut pun tak tahu. Saya malam-malam bangkit pergi tengok semut, duk cari dia tak mana dia boleh tahu ada makanan. Dia ni pakai GPS mana? Duduk belah luar, masuk di dapur pergi cari makanan. Barakallah Tuhan. Tuhan jaga dia sampai macam tu. No. Beras tu panjang dari dia. Jalan melelong kot tu. Melelong kot ni. Bawa pi, punya setia jaga ketua. Dia tak makan beras tu, dia bagi dekat pemaisuri dia. Kita pulung kat kita lu. Bagi ni hak tak habis. Hak habis tu tokok lu. Masuk dalam sarang dia. Nak berat ni atas belakang. Tetap beratok nak pergi letak benda tu. Tetap beratok. Kita nak naik bas pun. Tengok dia beri jawapan dah. Berebut. Kan? Kalau lagu tu malu kat semut. Semut yang tak ada akal pun tahu disiplin tu apa. No, tu pun jangan kita lah baik sangat. Menyampah. No. Orang sini cakap menyampah. Orang Kedah cakap melugai. No. Melugai ni pasal nak termuntah. Tengok perangai nampak macam reti, rupanya jahil piang. No. Jahil piang tak apa-apa sedap. Bodoh piang. Baru sedap sikit. Nampak macam tahu tak tahu. Seluruh tempat ni tahu kata ada kuliah. Bukan nak main. Nak main lah ustaz. Tempat tak cukup. Bagilah dekat sini seorang RM1. Lama-lama banyaklah duit tu. Orang bolehlah buat bagi besar. Hang tak main dah besar. Macam mana? Apa banyak tu pun tak erti. Kerja main nak ambil je. Bagi tak? Aku geram tu. Maka keinginan itu termasuk syahwat hawa nafsu. Jangan duk abang beriman lah. Tu orang panggil amaratu bisu. Nafsu amarah yang keji. Menutup kesilapan diri dengan menggunakan agama. Itulah dia. Jangan duk buat. Orang main tak makan. Saya duduk sini bukan nak makan yang tuan nak hantar. Saya nak tumpang tidur je di sini. Sebab saya bukan ada tempat tinggal. Tahun ni wakaf, saya tidur sekejap. Saat ni saya pergi cari makan. No, InsyaAllah ada lebih saya bagi dekat sini. Baru betul. No. Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha dunia. Ni orang tua pula. Orang tua yang tak sedar diri. Tua kutuk, tua tak sedar diri. No. Piramli lah kata. Saya ulang hak dia kata.
Padahal Allah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah. Pilah semayang, orang tua-tua, pergi semayang. Sagi rezeki mesti sampai. Kan? Duduk di rumah, tinggal di pada orang yang anak menantu semua tak ada. Tinggal Cik Mah dengan Cik Leh. Kan? Suami nama Saleh, isteri nama Fatimah. Panggil Cik Mah seorang, Cik Leh seorang. Cik Leh ni dia tua dah, umur dekat 60 dah. Dia habaq dekat isteri dia, Cik Mah. Cik Mah, saya lapang roti surai. Cik Mah ni duk geram banyak hari dah. Surai apa? Suruh beli tepung gandum pun sampai hari ni tak beli-beli. Surai awak pun tahu. Dia kata, kamu ni kalau aku suruh banyak sungguh songeh kamu, ya. Bang ni, bawa sini kepiah aku. Minta kepiah nak pergi masjid. Tension, bini boleh tiang. Bini, biasalah yang tak boleh tiang ni bisu. Bini yang bisu memang tak boleh tiang sampai mati. Nombor 2, isteri yang tidur tak akan dengar suara leteran. Ketiga, isteri yang kena masuk ward kat hospital. Dia tak akan beletih. Lain pada tu, confirm. Dia mesti pek. Matahari duduk jalan tu penuh dengan pek dia. Pok pek, pukul 2. Pok pek, gelap. Dia beletih pasal dia semak ni dalam ni, semak perut. Doktor kata tak ada ubat semak perut ni, telan penyapu tu. Dia pergi hilang lah semak tu. Semak perut. Telan mesin vacuum. Dia boleh hilangkan semak dalam perut tu. Dia abang dekat isteri dia. Aku nak pergi masjid dah. Ni tanya roti surai bising sampai berapa jam. Ambil kepiah. Naik basikal jalan. Tu isteri tanya pula, nak makan ke tak mahu? Isteri ni memang perangai dia macam tu. Masa kita duduk depan, wawek, kita naik angin. Kita belah, kita tanya, nak buat ni, nak. Aku geram betul lah. Tapi tetap dia macam dia. Sebab apa? Itulah hiburan untuk suami. Kalau isteri diam saja, susah hati kita. Dia ni kena hepatitis lah. Senyap macam ni. Biarlah dia bising-bising. Kita akan terhibur. Percayalah, isteri tak ada di rumah 3 hari je, kita dah jadi kulat. Pergi manalah tak balik-balik ni. Hang makan kenduri apa dah lama sangat ni. Berapa kilo nasi lah hang makan, Cik Mahoi. Aku tak larat duduk di rumah dah. Tunggu hang. Pergi mana? Telefon. Ada di mana ni? Rumah kenduri. Kenduri apa? Sampai 2 hari ni pengantin tidur tak mana ada hampa duduk kenduri tak habis. Pasal dia bukan pergi kenduri sangat. Dia pergi membawang. Banyak cerita-cerita luar negara dan dalam negara yang dia nak cerita. Pasal dia jenis live talikas. Lepas tu si pakcik ni naik basikal pergilah masjid. Lalu-lalu jumpa kedai orang jual cucuk. Nampak roti su. Ui, balik sekali boleh singgah ni. Kan? Dia pun kayuh pergi. Orang azan semua. Tu imam pun panggil. Sauf! Panggillah paku-paku longgar ni. Ustaz ni nak kena penampak dengan aku dah. Lah, saya duk jadi imam. Saya tahu lah. Panggil sauf tu tak main lagi. Duduk dengar. Teng. Gaya nak masuk, nak terkencing pula. Keluar pula. Tu bila sauf tu nak penuh. Lepas tu duduk. Allahu Akbar. Si Pak Long Leh ni. Tu imam ni dia buat baca panjang. Lagi roti surai aku habis. Dia bukan nak baca Fatihah. Dia duduk merepek dengan tu. Tu imam baca apa panjang sangat ni. Fatihah 30 second aja. Ni baca apa ni? Baca surah Al-Baqarah dah aku perasan. Walhal bukan macam tu. Imam tu tertik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak puas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baru puas hati. Macam-macam waladdah. Dia tu kira dekat seminit. Habislah roti surai aku. Dia duduk terkeringat roti surai tu lah. Orang tua-tua ni. Orang tua-tua yang sepatutnya ingat kat Tuhan, tapi masih ingat roti. Ni abang ni lah ni. Sebab tu saya cerita macam tu.
Tidak segi al tak faham wal tak tahu. Baca semua orang boleh baca, bukan dia faham apa ni. Maka dia teringat roti surai tu, patutnya hati dia kena teringat siapa? Kena teringat Tuhan tu. Kalut roti surai tu pasal apa? Tak boleh. Pasal dia jenis manusia yang tua tapi masih nak kat dunia. Bal tu'thirunal hayat dan dunia. Dia senang dan cukup gemar dengan kehidupan dunia. Manusia jenis ni ya. Semayang. Habis semayang tu imam pun wirid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu imam tak baca ni, tu imam tu orang lambat sikit. Subhanallah. Habis dah roti surai aku. Subhanallah lagu tu pakai tak jumpa dah tak lagi. Habis baca doa. Lahum tang tu, lahum tang ni. Dia ni geram ni, meramut tak dah. Macam nak ambil mikrofon jolok masuk dalam mulut tu imam, aku nak belah kan. Sampai habis doa, gabui muka. Dia nak bangkit lah balik. Tok Imam kata nak pergi mana? Nak balik. Nah. Tunggu apa ni? Mayang mau habis dah. Saat orang nak suruh buat tahlil. Lah, tahlil apa pula? Dia berbuat hebat. Inilah yang kata tua kutuk, tua tak sedar diri. Ni lah. Duduk Ustaz. Tok Imam cengih. Alamak, duduk lah. Tok Imam baca lagu dia. Amanar rasulu bima melok lah bila nak habis. Lepas tu meratib pula lambat. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia kata dia ni kalau aku tembak mati terus baru senang. Hang nak baca buat lanjut-lanjut tu, hang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh apa? Tak boleh lah tu imam tu dia steady punya orang. Angkat tangan lahum pula. Meremut dia ni. Geram dah tak manis dah muka. Makan pun tak mahu. Duk fikir roti. Sekali tu imam kata tu nak pergi mana? Nak buat apa lagi? Orang dah baca doa dah semua. Nak apa lagi? Nanti saat orang bagi makan ni. Tak mahu lah. Awak hang kenyang dah ke? Orang nak makan roti surai. Tok Imam Wak Mai bekas bagi dia. Buka-buka roti. Melengung dia. Ya Allah, ampun dosa aku. Tengok. Tuhan kata hang cari hak murah tu buat apa? Aku yang mahal. Jam terus. Jangan jadi orang tua macam tu. Dia nak bang tu lah. Saya bagi rendang je. Yang dia nak bang tu lah kat kita. Orang muda kena pergi cari dunia. Yang hang kalut nak wirid lama-lama tu buat apa? Hang tu nak kena belah nak bini. Baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa tu daripada Nabi Adam punya doa sampai Nabi Muhammad. Doa tu lah semua. Kalau ya Allah panjangkanlah umurku, bagilah aku kahwin seorang lagi. Aku sunyi seorang-seorang ni pasal dia tak apa reti. Mana minta apa? Tuhan kata hang tak ada minta, ya aku tahu apa hang mau. Aku bukan suruh hang minta, aku suruh hang cakap dengan aku. Hang nak cakap apa? Cakaplah benda yang patut hang cakap. Ya Allah, aku suka lupa kat hang. Bagilah aku ingat. Cakap aku tu. Minta panjang umur. Tak panjang lagi ni. Nak buat apa ni? Ni panjang sampai lagu ni nak buat apa? Apa pun tak ada. Nak panjang umur hal lagu ni. Nak kira nak tidur pula tak larat. Nak cerita apa? Nak habaq apa dekat Tuhan? Takkan Tuhan tak tahu sekali kita nak sembahyang Zuhur 4 rakaat? Tuhan tahu kan? Lepas tu nak cerita apa? Takkan Tuhan tak tahu kita nak buat apa? Semua dalam genggaman ilmu dia aja. Kita kalang kabut. Macam Tuhan tu tak erti sangat. Baca lagi. Nampak? Kena marah baru muka dia lain. Marah. Aku geram ustaz ni. Sekali turun aku nak pergi penampak muka dia. Dia boleh kata kat aku. Tuan-tuan nak tampak ke, nak pijak ke, ikut suka. Sekarang ni mikrofon saya punya. Dua. Poket satu, sini satu. Tuan-tuan suka tak suka, saya tetap remat. Nak balik, silakan. Tak nak boleh balik. Panas. Duduk sini. Bagi dia korang panas sikit, lepas tu balik. No. Dah Allah Ta'ala bawa dah main tempat elok dah. Dia bagi kita dengar. Tak payah fikir apa. Renung sikit. Tengok je. Terus sampai. Tak payah buat apa. Duduk je. Duduk je. Saya nak cerita. Ni peluh nak cerita. Nak cari bahasa lagi faham ni. Ingat senang lah. Ini bukan tahap faham bukan sama. Ada yang tak faham-faham sampai lah ni.
Tapi pasal Tuhan kata aku nak bagi juga, mai tunggu. Balik rumah suami tanya, Ustaz ajak apa? I don't know. Dia abang dia tak tahu. Dia mai duduk sini. Bagi Tuhan, Tuhan kata hang tahu kah, hang tak tahu kah? Aku tetap sayang kat hang. Tengok. Kita tak nampak tu. Heran sungguhlah awak jadi lagu tu. Pasal dari kecil tak disogokkan Allah Ta'ala. Dari kecil disogokkan benda lain. Kalau semayang, disogokkan syurga. Nampak? Syurga duk mai. Disogokkan pahala banyak. Wahai Tuhan kata, hang nak buat apa semua tu? Yang kontrol tu aku. Kita kawan dengan raja. Raja Linggap. Dah. Raja Betul kan. Kita kawan dengan dia dari kecil. Dia duduk kat rumah kita. Kita masuk istana ni macam orang biasa. Dan dia ada gelaran. Kita panggil kat dia kalut, dia panggil kat kita ketak. Kan? Contoh je. Kita panggil kat dia kalut ni, pasal dia kalut. Lepas tu bila dia dah besar, kita mengaji sekali dengan dia. Kita pergi universiti mengaji sekali dengan dia. Kita balik rumah, dia main makan nasi di rumah kita. Dia anak raja. Kan? Tapi pasal dia kenal kita sangat. Betul? Lepas tu, bila dah tuanku ni mangkat, siapa nak ganti? Dia lah ganti. Kan? Dia kenal tak kita? Dia tetap kenal. Kan? Lepas tu, bila dah kita pun dah kerja, ada keluarga, kita nak pergi jumpa dia. Kita pergi jumpa dia, kita nak kena jumpa dia punya security, askar, tentera, polis. Kita berani masuk, dia berkata, nak pergi mana? Kita berani kata kat polis tu. Kalau hang tak mau hilang jawatan, hang jangan sekat aku. Dia tu mesti kata, hang sabar. Lah ni hang bagi tahu kat dia. Kata, ketak, mai. Abang dekat dia kata, ketak, duk tunggu di bawah ni. No. Hang ni siapa? Aku pasal hang ni kerja hari ni lah. Abang ada dia buang kerja hang ni. Dia pun panggil, tuanku, ada orang nama ketak nak tunggu. Ada orang nama dia ketak tunggu tuanku depan ni. Terus dia kata apa? Panggil dia masuk. Awak hampa tahan dia. Panggil dia masuk. Kita masuk, hang ni ketak makin tua, makin melampau hang tu. Kita berani kata kat dia aku tu pasal apa? Kita kenal dia. Kita tak peduli hal lain, kita kira dia ya. Kenal Sultan pun hebat dah, kenal Tuhan. Tuan-tuan tak mau ke? Lah, apalah. Kenal Tuan punya yang mencipta Sultan tu. Dia kata, Ilahin Nas. Tuhan bagi manusia. Malikin Nas. Raja bagi manusia. Lah, kita tak mau kat Tuhan. Kita nak kepada roti surai. Apalah punya bengong lah, ya Allah. No. Ibu nak dekat suami kah? Nak dekat kasih Tuhan yang ada dekat suami. Ibu nak kasih Tuhan tu. Bukan suami tu. Suami tak ada masalah. Kalau ibu, dia cerai, suami lain duk tunggu. Apa masalah? You don't want, I don't care. Hang tak mau, aku tak peduli. Pasal apa? Berlambak lagi you di luar. Dalam tak apa segak pun orang terpa. Tambahlah segak. Mati pukul 10, pukul 11 dia marah. Pasal apa? Pasal bukan yang kita perlukan orang tu. Yang kita perlu, kenal tu. Kalau suami ibu kenal ibu, mengenal Tuhan di balik adanya ibu, mak saya tanya, tengok suami buat apa? Nak dengar? Tak dengar? Nak dengar? Dan mereka nak. Mereka kata, orang perempuan tak digelak deras. Han tahu mana? Bila mai tang hati tu seronok, Tuhan bagi seronok ni. Mesti keluarnya seronok tu. Terus ada abang lah, aurat lah, apalah, suruh mengarut mai tang ni. Seronok hang bukan boleh tahan. Sedih pun hang tak boleh tahan. Hang boleh tahan terang mana? Duit tak ada yang muka hang tukar. Duit banyak yang muka tukar. Muka ni kerja tukar dengan duit lah. Tengok 50, muka lagu lain. Tengok RM1, muka macam lain. Kan? Orang mai bagi 100, 4 keping. Mai bagi RM1, 4 keping. Belain. Tak percaya? Tunggu buat kenduri. Datuk mai dengan Tok Imam mai dengan penoreh kita mai. Tuan rumah nak sambut hak mana dulu?
Tengok lah, satu je kita lain lah. Tahu dah, dia ni kalau main busuk-busuk pun sebelah tangan. Dia ni RM2 pun RM1 cari sekerak. Tinggal RM1 sekerak. Pasal apa? Manusia cukup tahu dengan apa hak dia tengok. Maka suami ni balik rumah lepas kerja, nak tengok suami ni kenal ibu ke dia kenal Tuhan. Nah, dengar baik-baik penduduk Tualang Tiga. Ni tengah-tengah hari macam ni boleh jam, tahu tak? Hangat penduduk mai. Duk buat mengaji, ada pun yang demikian itu. Tengok, tak kata ada pun tengok. Boh ada pun semua apa kat tidak. Mereka ni tak boleh program mereka banyak, mesti mereka lena. Saya kira dengan mereka. Mereka ni jumpa tiang pun bantai, jumpa meja pun bantai, jumpa riba pun bantai, jumpa diri mereka pun bantai. Saya tak usah, Tina. Saja usik ya. Dia usik. Kalau duk dengar pun tak boleh mana. Apa yang dia dengar pun tak tahu. Hak terang ni kalau mati masuk surga dah dengan bimbang. Terus masuk. Hak lagu ni belum masuk. Dia cek pakai bungkus ya. Mesti nak kena minta pengusi JKK cop dulu. Baru boleh masuk. No. Suami balik. Assalamualaikum. Tu kira okey sikit lah tu. Kalau tak okey, Assalamualaikum. Kalau tak okey ni, Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Baling dengan botol ni lagi baru tahu. Bagi salam pun tak bunyi elok. No. Assalamualaikum, Tuan Tanah. Tuan Tanah duk minum Nescafe di dapur. Tak dengar. Pasal apa? Lama sangat duk menjerit, telinga rosak. Pasal apa? Menjerit kat anak-anak suruh mandi. Tam-tam. Along. Tak balik pun. Kucing yang balik mai. Along duk buat pekak situ lah. Balik-balik. Tengok, tak ada. Pergi mana lah Cik Puan ni. Pergi tengok, duduk kat bangku. Duduk minum Nescafe. Mai, cawan. Pipi dia duduk minum kali. Alah, bang. Macam maaf tak dengar. Hang mana pernah dengar aku? Aku panggil daripada mula menikah, bela tak dengar-dengar. Bukan tak dengar, pasien tak dengar. Dia minta maaf, dia mangkit-mangkit. Dia nak salam dengan suami dia. Biat dia macam tu. Suami kata, duduk. Antai salam. Aku nak duduk tepi hang. Hang dengar sini baik-baik. Wahai Halimatul Sa'diah. Dia pegang tangan isteri dia. Dia gosok. Dia menangis, Ustaz. Dia tak bunyi apa, dia menangis. Dia gosok tangan isteri dia. Dia cium tangan isteri dia. Sekejap, dia pergi kat telinga isteri dia. Dia kata, sebenarnya saya rindu sangat dekat awak. Isteri boleh gila sampai petang. Isteri kata, aku ni pasal apa? Dia ni ke aku ke? Dia ni tak betul dah aku perasan.